proses itu mengikut kaedahnya yang saya teliti dalam satu mesyuarat yang saya hadir. Itu mendengar pertama apa asas rayuan. Selalunya memikirkan peranan dia, perjalanan hidup dia sebelum itu, keluarga dia, kehidupan dia di penjara, jasa dan khidmat dia, baik kepada keluarga ataupun kepada masyarakat, atau dalam kes Datuk Seri Najib kepada negara, itu semua diberi pertimbangan. Kemudian diberikan juga penjelasan tentang proses badan kehakiman. Apa kesnya, apa hukumannya. Kemudian kalau ada kes-kes yang dalam proses, semua itu dijelaskan, saudara. Kemudian masing-masing bagi pandangan dan akhirnya Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan. Bagaimana nak salahkan Perdana Menteri ataupun Agung ataupun Peguam Negara atau berlembaga, tak berbangkit. Ya. Itu proses dia. Kita terima perlembagaan, ini bidang kuasa yang kita berikan sejak merdeka. Bahawa Kebahaduran Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dalam memutuskan, dia tak putuskan dari point of law. Dia tak putuskan dalam perjalanan mahkamah. Dia mungkin atau mungkin tidak. Sebab itu disebut mercy. Dalam kes terdahulu ada menteri, ada orang biasa, ada kes hukuman bunuh, ada kes hukuman pelbagai. Tetapi diberi peringkat-peringkat pengampunannya. Jadi saya harap dengan penjelasan ini kita redakanlah. Ya. Kerana kita telah terima peruntukan perlembagaan. Kita tidak boleh menuntut penjelasan daripada lembaga pengampunan yang dipengurusikan oleh Yang di-Pertuan Agong dan diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu kena faham, bukan diputuskan oleh lembaga pada hakikatnya. Prosesnya itu mesti melalui lembaga. Jadi kalau yang nak tanya, sila buat memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang dahulu lah, sekarang ni dah bertukar. Ini 29 hari bulan Januari. Tapi isu yang dibangkitkan kadang-kadang ini kononnya sebab kita longgar terhadap permasalahan rasuah. Tidak benar. Proses badan kehakiman diteruskan. Dan tidak ada ugutan. Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO ada di sini. Dia tidak pernah bagi kata dua pada saya. Tetapi ada hak dia ataupun partinya memohon supaya Perdana Menteri dan lembaga pengampunan memberi pertimbangan dengan alasan-alasan mereka. Saya tidak mau nafikan. Sama ada saya suka atau tidak suka, rakan politik atau musuh politik, prinsip keadilan ini dan prosesnya harus kita hormati. Ya. Tidak mudah dibicarakan, mudah dibicarakan tapi tidak mudah untuk diamalkan. Tapi ini prinsip dia, mau jadi ketua, ini peranan dia. Ada orang dia kerana kemarahan lama meluap-luap. Sebab itu saya katakan tak apalah sudah 3-4 hari ini, tetapi kita terus. Banyak perkara yang belum kita selesaikan. Masalah ekonomi, masalah peralasan gaji. Nah, yang itu utama lah kalau ikut KSN. Itu yang harus kita tumpukan. Baik. Tetapi soal tata kelola dan penegasan tentang rasuah ini menyeluruh, bukan saja Datuk Seri Zahid, ini Datuk Seri Fadilah dan menteri-menteri, malah menteri. Pendirian kita tidak berganjak. Tidak ada langsung pendirian kita untuk berundur daripada perkara ini. Dan saya sudah tahu di antara paling kuat saya diserang ialah kerana tindakan saya mengarahkan semua agensi tegas supaya dapat kita selamatkan negara ini daripada kecurangan pemimpin terutamanya, daripada menggeledah, memunggah kekayaan luar biasa. Saya tahu ada orang ambil sikap baik, ada parti politik yang keras, menyergah dan menyerang seorang tokoh politik yang sekarang di penjara, tetapi bersekongkol dengan tokoh-tokoh atau mantan tokoh yang menggeledah, memunggah puluhan bilion ringgit wang negara. Apa sort of hypocrisy is this? Kalau konsisten, biar konsisten. Seolah-olah yang rasuah ni satu orang, atau 2 orang di Malaysia.
Jadi saya telah berikan arahan SPRM, LHDN, Polis Diraja, ambil tindakan. Saya tidak peduli siapa. Rakan-rakan saya dalam kabinet ada di sini. Saya berulang kali dan mereka juga menegaskan dalam pentadbiran sekarang tidak ada tolak ansur sama sekali. Ya. Tetapi kita kena bagi mesej yang jelas. Bagaimana orang yang mengunggahkan yang disita lebih kurang 4 bilion, 5 bilion. Yang tidak disita 3-4 bilion. Yang di luar negara 5 bilion, ada yang kata 10 bilion. Kemudian ada lagi yang bersongkol. Yang bising terhadap kes pengampunan ini. Tak dengar pun suara mereka. Menyokong tindakan atau meminta supaya tindakan tegas diambil terhadap mana-mana mantan pemimpin atau pemimpin yang rasuah besar. Jadi kita nak jaga ni ketata kelola ataupun kepentingan parti. Ataupun kepentingan kelompok mereka. Dan ini yang berlaku sudah. Saya tengok beberapa kenyataan keras bukan main. Terhadap seorang yang sudah pun dipenjara. Yang masih ada kesnya. Tetapi seolah-olah membisu terhadap tindakan-tindakan diambil. Malah ada yang mengatakan, oh ini dendam politik lama. Dendam apa saudara? Oh ini tak ada kesan lagi, tak ada kesan. Tapi tak ada kesan. Semua saudara terlibat dalam penggunaan kemudahan Spenco. Dan sikap saya keras terhadap Spenco itu sejak saya Menteri Keuangan dulu. Jadi siasat, saya tidak tahu di mana salahnya. Tapi saya tahu peraturan itu tidak betul. Saya tahu ia merugikan negara. Saya tahu dia tidak menyenangkan pejabat awam. Tetapi kita lesu tidak berupaya berbuat apa-apa kerana tidak ada ketegasan dan tekad politik untuk bertindak. Sekarang ada, saudara. Dan saya salute penguasa sama ada SPRM, LHDN dan lain-lain untuk bertindak tegas dalam perkara ini.